mulakan tasirah pada petang ini dengan sama-sama baca kita Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil 'azim wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turaduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Surah Al-Azim. Maksudnya kata oleh Muhammad, sesungguhnya mati yang kamu cuba melarikan diri daripadanya, ianya yang mati tersebut akan sudah tentu pasti akan mendapatkan kamu. Dan selagi kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui perkara yang baik dan perkara yang nyata, dan selagi akan diberitahu kepada kamu terhadap apa yang kamu kerjakan di dunia dahulu. Alhamdulillah. Al-Fadhil Tuan Imam kita, tak lupa juga Tuan Bilal, seterusnya sidang jamaah, para asatizah, seterusnya tuan-tuan dan puan muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bersama pada petang ini insya-Allah dalam tazkirah ikhwan dalam setengah jam. Kita sambung kitab itu, kitab tazkirah fi ahwalil mauta wa umul akhirah. Tazkirah atau peringatan pada menyatakan kelakuan orang yang telah mati dan juga urusan-urusan akhirat. Insya-Allah. Jadi pada petang ini kita lihat babun maja'a inna lil maut sakarat. Satu bab pada menyatakan barang yang datang ia sesungguhnya bagi mati itu merupakan satu sakarat. Sakarat, kesakitanlah, keperitan ketika kematian. Baik. Wasaballahu ta'ala syiddatul maut fi arba'a ayatin. Allah Subhanahu wa taala mensifatkan akan kesakitan mati itu di dalam 4 ayat. Allah taala mensifatkan akan kesakitan mati itu di dalam 4 ayat yang disebut dalam Quran. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, "Waja'at sakratul maut bil haqq." Waja'at sakratul maut bil haqq. Surah Al-Qaf ayat 19. Maksudnya, dan telah datanglah kesakitan mati itu dengan kebenaran, dengan yang sebenarnya. Kemudian ayat yang kedua, Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, "Walau taro iziz zalimuna fi ghamaratil maut." Walau taro iziz zalimuna fi ghamaratil maut. Surah Al-An'am ayat 93. Dan jikalau kamu perhatikan ataupun kamu mikirkan ataupun kamu melihat ketika orang-orang yang zalim itu berada dalam tekanan kematian ataupun kesakitan kematian. Ini ayat yang kedua lah. Jadi menyatakan tentang kesakitan mati. Kemudian yang ketiga, Allah Ta'ala sebut dalam surah Waqi'ah pula. Ayat 83, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falaula iza balagatil hulqum. Falaula iza balagatil hulqum. Maka kenapakah apabila
nyawa ataupun roh telah sampai ke alqum. Apabila roh telah sampai ke alqum. Ayat ini walaupun tak menyatakan sejelas tentang keadaan sakarat itu, tapi ada menyatakan pada kita tentang roh itu akan ditarik keluar ketika sampai satu saat nanti sampai ke alqum kita dia akan berpisah pada tubuh badan kita. Kemudian Allah juga sebut dalam Quran surah Qiyamah. Surah Qiyamah ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalla iza balagatit taraq. Kalla iza balagatit taraq. Sesekali jangan apabila nyawa telah sampai ke alqum. Nyawa telah sampai ke alqum. Jadi ada 4 ayat tentang Allah sebut Quran berkenaan dengan sakarat. Kemudian ada satu hadis riwayat daripada Imam Bukhari daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ada di hadapan bagi Nabi sallallahu itu satu bekas ataupun bejana daripada air. Ketika Nabi sallallahu ketika dalam keadaan wafat, ada bejana ataupun bekas yang diletakkan di depan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ja'ala yadkhulu yadayhi fil ma' fayamsahu bihima wajhahu. Maka Nabi sallallahu lalu memasukkan tangan baginda ke dalam air tersebut. Kemudian Nabi menyapu, fayamsah bihima, Nabi menyapukan air tadi kepada muka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu baginda Nabi sallallahu bersabda ataupun berkata, La ilaha illallah, la ilaha illallah wa inna lil maut sakarat. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, sesungguhnya mati itu merupakan sakarat, keperitan, kepedihan, kepayahan ketika nak mati tersebut. Summa nasaba yadayhi. Kemudian Nabi sallallahu pun menegakkan tangan baginda. Faja'ala yaqulu. Kemudian Nabi sallallahu pun berkata, fi rafiqil a'la, fi rafiqil a'la. Nabi berkata fi rafiqil a'la. Apakah maksud fi rafiqil a'la? Kita pernah dengar perkataan fi rafiqil a'la ini. Jadi apakah maksudnya? Kalau dekat kitab ni dia tersebut pun apa rafiqil a'la ini. Okey. Rafiqul a'la ni kalau kita lihat pada kitab-kitab yang lain, maksudnya ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Maksudnya pada rafiqul a'la itu maksudnya Nabi nanti akan bersama dengan para siddiqin, syuhada, para anbiya, wassalihin, para nabi, para rasul dan sebagainya dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud ataupun tafsiran kepada fi rafiqil a'la. Hatta kepada sehinggalah lalu dikompat ataupun ditarik ruh akan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa malat yadahu, kemudian lalu tangan Nabi pun jatuh, condong ataupun jatuhlah setelah ruh itu dikeluarkan daripada tubuh badan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian ada satu riwayat lain daripada Imam Tirmizi pula di mana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala telah berkata, qalat ma aghbatu ahadan bihawli maut ba'da allazi ra'aitu min syiddatil maut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Aisyah berkata, aku tidak boleh mengharapkan akan seseorang pun sesudah daripada ini dengan kemudahan ataupun kesenangan ketika kematian. Ba'da allazi ra'aitu min syiddatil maut, sesudah aku melihat tentang keberitaan ataupun kesukaran yang berlaku kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika baginda wafat. Jadi dilihat pada suasana yang berlaku pada Nabi itu, sakarat dia, keperitan dia ketika roh dia nak keluar itu, maka Aisyah kata, aku tidak pastilah akan berjumpa selepas ini akan orang-orang yang mudah
ketika dia dicabutkan nyawanya ataupun ditarik rohnya daripada jasadnya oleh malaikat maut. Baik. Kemudian wa fi Bukhari anha, dan sampai dalam satu riwayat daripada Imam Bukhari anha, daripadanya juga daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, qala di mana Aisyah berkata, mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Nabi wafat. Aisyah kata Nabi wafat, Nabi keadaan wafat. Kemudian Aisyah mendapati bahawa Nabi itu berada di hujung dagu Aisyah dan juga di antara dua tulang selangka Aisyah radhiyallahu taala. Mana Aisyah sendiri melihat keperitan dan kesukaran Nabi ketika baginda Nabi wafat. Fala akrahu syirkul maut li ahadin abadan ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak aku benci, tidak aku marah ataupun tidak aku benci, tidak aku suka daripada kesakitan perit kepada seseorang pun selepas ini, abadan selama-lamanya ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesudah apa yang berlaku kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini pun ada persamaan sedikit dengan hadis yang di atas tadi, di mana apa yang berlaku pada Nabi itu menunjukkan kepada kesukaran dan kepayahan yang dihadapi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Kemudian wa zakara Abu Bakrin an Abi Syaibah fi musnadihi, dan telah menyebut oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah dalam musnadnya yang diterima daripada Jabir bin Abdullah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyebut, telah berkata, tahaddatsu an bani Israil, tahaddatsu an bani Israil fa innahu kanat bihim ajaib. Nabi bersama dengan para sahabat, maka Nabi minta para sahabat bercerita tentang keajaiban-keajaiban yang berlaku kepada golongan Bani Israel. Jadi kerana sahabat tu tak ada pun yang sebut, tak ada pun nak cerita, maka lalu Nabi sendiri yang menyebut atau bercerita berkenaan keajaiban-keajaiban yang berlaku kepada golongan Bani Israel yang terdahulu. Fa'innahu kana bihim ajaib, kerana sesungguhnya pada golongan Bani Israel itu terdapat juga keajaiban-keajaiban yang tertentu. Lalu maka Nabi SAW pun bercerita, maka Nabi berkata, kharajat ta'ifah minhum fa'tu ala maqbarah min maqabirihim. Nabi bercerita bahawa Nabi kata ada satu kumpulan ataupun satu kelompok daripada golongan Bani Israel tadi, mereka itu pergi kepada kubur di atas, pergi pada satu kubur daripada kubur-kubur orang-orang Bani Israel yang telah mati sebelum itu. Lalu mereka berkata, lau sallaina rakataini wada'awna Allahu yahrubu lana ba'dal amwat yukhbiruna anil maut. Kalau seandainya ataupun mungkin boleh kita katakan kami sembahyang, mungkin kita boleh buat solat 2 rakaat, kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah taala mengeluarkan daripada kubur ini yahrubu lana ba'dal amwat, supaya Allah taala mengeluarkan daripada kubur ini orang yang telah mati. Yukhbiruna anil maut, supaya mereka itu boleh cerita pada kami tentang kematian. Supaya mereka itu boleh cerita pada kami tentang kematian yang berlaku kepada mereka. Qala, berkata ia, fa'alu, maka lalu pun mereka buatlah sembahyang dan sebagainya. Lalu mereka pun berdoalah Allah Taala supaya dapat dimakit ke mana-mana orang dalam kubur itu bercerita berkenaan dengan kematian. Fabainama hum kadzalik istala'a rajulun ra'sahu bayda. Ketika mereka itu bersama-sama tadi dengan kumpulan mereka Bani Israel tadi, tiba-tiba tuan-tuan muncullah seorang laki-laki yang mana pada kepalanya itu bayda, putih. Kepalanya putih. Tiba-tiba muncul seorang lelaki lah, mana Allah Ta'ala menghidupkan dengan kekuasaannya seorang lelaki di golongan Bani Israel yang mana rambut dia putih. Wa aswadul launin, dan dia punya apa tu? Badan hitam. Khalla syai', kecuali ada sebahagian sedikit daripada tubuh badan dia yang tidak berwarna hitam. Yang lain semua hitam, gitu. Kemudian baina ainaini asar sujud, di antara dua matanya itu terdapat bekasan sujud.
pada dua matanya terdapat bekasan sujud. Faqala, maka lalu berkata, ya haula'i ma aradtum ilayya. Maka orang yang hidup tadi, yang asalnya mati hidup tadi, kan, maka dia berkata kepada orang yang berada di depan dia, yang mereka telah solat tadi, kan. Apa yang dia kata? Ya haula'i ma aradtum ilayya. Wahai kamu semua ni, apa yang kamu nak? Kamu semua ni apa yang kamu nak ni? Sampaikan aku bangun daripada jaga aku ni, daripada tidur ni, daripada mati ni. Laqad muttu munzu mi'ah sa'ah fama sakantum anni hararatul maut hatta al-an. Sungguh aku telah mati selama 100 tahun yang lepas. Aku ni dah mati 100 tahun yang lepas, dia kata. Tetapi aku masih lagi merasai kepedihan mati hatta al-an, sehingga kepada sekarang. Sehingga kepada sekarang. Mana ketika dia nyawa dia itu ditarik pada malaikat maut dahulu 100 tahun lepas, kan, dia dalam keadaan sakarat itu, jadi sampai sekarang pun dia masih lagi merasai kepedihan dia lah, kematian tadi. Macam tu. Fama sakantum anni hararatul maut al-an. Maka tiada aku redha, aku ni tak senang lah, disebabkan oleh kepedihan ketika waktu aku dicabut nyawa dahulu oleh malaikat maut. Pada Allahu ayyamuduni fama kuntu. Oleh itu kata lagi tadi, doalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya aku dikembalikan semula menjadi tanah. Jadi tak supaya orang ramai tadi doa Allah Taala balik supaya aku ni tidurkanlah aku ni balik. Aku tak sanggup nak bangkit semula, nak ceritakanlah tentang kepedihan, tentang kematian tadi. Satu pun tak. Kemudian ada satu riwayat lagi daripada Abu Hadabah Ibrahim bin Hadabah. Qala haddatsana Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Satu riwayat daripada Abu Hadabah Ibrahim bin Hadabah. Qala berkata ia, haddatsana telah bercerita kepada kami oleh Anas bin Malik daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala, Nabi berkata, Nabi bersabda, innal abda la yu'aliju karbal maut wa sakral maut wa inna mufasiluhu liyuslima ba'duha ala ba'din. Sesungguhnya hamba itu pasti dia akan merasai kepedihan ataupun kesakitan mati. Sesungguhnya hamba itu, kan, semuanya pasti akan merasai kepedihan dan juga kesakitan mati. Wa inna mufasiluhu, dan sesungguhnya mereka punya sendi-sendi itu, tulang-tulang sendi-sendi kita, la yuslima ba'du ala ba'din. Mereka itu akan sentiasa mengucapkan salam di antara satu sama lain. Kan? Apa yang ucapan yang mereka, salam yang mereka ucapkan? Taqulu, mereka berkata, alaikassalam tufarikuni wa ufaruka ila yaumil qiyamah. Engkau telah berpisah dengan kami dan aku juga berpisah dengan engkau ila yaumil qiyamah, sehingga hari kiamat. Semaknanya segala anggota sendi tadi akan mengucapkan selamat berpisah. Ucap selamat berpisah. Macam tu. Segala sendi-sendi lah. Kerana bila roh itu dicabut, kan, ditarik oleh malaikat maut daripada batang tubuh kita, jadi segala sendi-sendi ini mengucapkan selamat berpisah. Mula kaki dululah. Kaki akan mengucapkan selamat berpisah kepada badan, kan? Lepas tu peha, pinggang, semua akan mengucapkan terima kasih. Selamat berpisah lah kita, ya. Macam tu. Tufarikuni wa ufariku wa ufariku bisuka. Kan? Engkau mengucapkan selamat tinggal padaku dan aku juga ucapkan selamat berpisah dengan kau ila yaumil qiyamah, sehinggalah hari kiamat besok. Insya-Allah mungkin kita berjumpa baliklah. Itulah ibaratnya. Jadi anggota-anggota sendi badan manusia tadi masing-masing mengucapkan selamat berpisah kerana masing-masing akan bercerai selepas kepada itu. Baik. Kemudian wa zakara Mahabisi fi ri'ayah. Kemudian telah menyebut oleh Al-Mahabisi dalam kitab Ar-Ri'ayah, inna Allah Ta'ala qala li Ibrahim, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah berfirman kepada Nabi Ibrahim, ya khalili kaifa wajadta al-maut, wahai kekasihku, kata Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim, wahai kekasihku, bagaimana kamu mendapati akan kematian?
Qala maka Nabi Ibrahim pun berkata, kasufu di mahma ja'alu fi sawfi ratabin. Maka Nabi Ibrahim pun berkata, kan, ketika aku nemui kematian tadi seolahnya seperti satu batang besi panggang daging, seperti satu batang besi yang digunakan untuk memanggang daging. Kemudian batang besi itu dipanaskan, kemudian dimasukkan kepada kapas yang basah. Kemudian dimasukkan pada kapas yang basah, summa jazabah, kemudian ditarik. Itulah ibaratnya waktu dia Nabi Ibrahim itu ditimpa kematian kepada baginda. Seolah-olahnya seperti batang besi itu, yang panggang daging itu dipanaskan batang besi itu, kemudian dimasukkan dalam kapas yang basah, kemudian digentam, ditarik. Ini nak nyatakan tentang keperitannya ketika kematian tadi. Baik, kemudian qala berkata ia, amma inna qad hauna alaina ya Ibrahim, adapun sesungguhnya kami, qad hauna, sungguh kami telah memudahkan alaika, atas engkau Ibrahim, akan kematian tadi. Walaupun begitu sekalilah keperitan, kan, kesakitan yang dialami Ibrahim tadi, Allah Ta'ala kata, amma inna qad hauna alaika ya Ibrahim, sesungguhnya kami kata Allah Ta'ala, sesungguhnya kami sebenarnya telah meringankan azab kamu ketika kamu mati. Nampak? Itu pun ibaratnya azab yang diringankan. Jadi makna tak tahulah, macam kalau orang kafir macam mana tak tahulah keperitan. Sedangkan orang kata Nabi dan Rasul pun macam tu keperitan kesusahannya, apalagi kalau manusia biasa ataupun orang-orang yang tidak beriman, ahli maksiat dan sebagainya. Tak tahulah macam mana gambarannya. Baik, kemudian waruya an Musa alaihissalam lamma sara ruhu ila Allah, dan diriwayatkan daripada Nabi Musa alaihissalam lamma sara ruhu ila Allah, tatkala ruhnya ditarik ataupun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala lahu rabbuh, maka berkatalah kepada Musa oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, kaifa wajadta al-maut, wahai Musa, bagaimana kamu dapati akan kematian? Bagaimana perasaan dia? Perasaan yang kamu hadapi ketika kematian tadi. Maka Nabi Musa berkata, wajadku nafsi ka usbur hayy, aku dapati diriku tu seolah seperti seekor burung yang masih hidup. Kemudian burung tadi dipanggang di atas tempat panggang. Seperti seekor burung yang masih hidup, kemudian dipanggang di atas tempat pemanggangan. Sedangkan burung tadi masih hidup lagi. Kemudian selepas dipanggang, kemudian burung itu pun lalu terbang. Ini nak gambarkan juga tentang kepedihan, kesakitan yang ketika ditimpa oleh Nabi Musa alaihissalam ketika dia kematian. Baik, kemudian waruya anhu, dan riwayatkan juga daripada Nabi Musa alaihissalam, qala Musa berkata, wajadtu nafsi kasyati taslahu biyadil qasab, aku dapati akan diriku seolah seperti seekor kambing yang masih hidup kemudian dilapah oleh tukang lapah. Seekor kambing masih hidup kemudian dilapah oleh tukang lapah. Kita bayanglah macam mana keadaannya, kambing masih hidup. Begitu juga kalau diri kita lah. Jadi kita ni masih hidup, kemudian orang memanggang kita ataupun melapah daging kita, sedangkan kita masih ada nyawa di badan kita. Macam manakah perasaan kita? Tentulah orang kata kesakitan yang tidak terperilah sakitnya, kan? Saya rasa kalau kita mengaum pun mungkin orang kata 10 km pun boleh dengar lah orang mengaum macam tu. Kan, kesakitan kerana masih hidup. Kalau ada mati itu lain. Kalau ada mati memang tak rasa apa-apa lah. Tengoklah kalau tuan-tuan time korban tu, tuan-tuan korban binatang lembu ke kambing, macam mana keadaan tuan-tuan melapah macam tu? Sonok kan? Sonok melapah kan? Sebab apa? Kambing tu dah mati. Cuba kambing tu masih hidup. Kok diletaknya, diterajang kan? Betul tak? Kok diterajang kan tuan-tuan kan? Dia masih hidup. Paling tidak kan tercampaklah 5 km. Kan? Tapi disebabkan oleh kambing tu dah mati, roh tak ada lagi, jadi dia tak rasa apa-apa lah. Macam tu. Kita pun seronok, lapar macam tu. Baik, kemudian tuan-tuan,
Wa qala Isa ibnu Maryam, kemudian telah berkatalah Nabi Isa ni ibnu Maryam alaihi salam, ya ma'syaral hawariyin, ud'ullahu ayyuhawwina alaikum hazihi sakarat, yakni sakaratul maut. Berkatalah Nabi Isa ibnu Maryam alaihissalam, apa kata Nabi Isa? Ya ma'syaral hawariyin, wahai 9 golongan hawariyin. Golongan hawariyin ini adalah golongan yang menyokong perjuangan Nabi Isa alaihissalam. Ud'ullah, berdoalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyuhawwina alaikum, supaya bahawa dimudahkan atas kamu tadi haziz sakarat, daripada ini sakarat, daripada ini keperitan. Nabi Isa minta kepada kaumnya, doalah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Taala memudahkan kita, kan, wahai kaum hawariyin, ketika dalam kematian. Kemudian ada satu riwayat pula yang menyatakan bahawa innal maut asyaddu min darbis bisuyub, sesungguhnya mati itu bersengatan peritnya, bersengatan pedihnya daripada pukulan dengan menggunakan pedang-pedang. Kan? Sesungguhnya mati itu lebih perit sakitnya daripada pukulan pedang, lipasan pedang yang dikenakan kepada seseorang. Wan nashru bi manashir, ataupun digegaji dengan gegaji-gegaji, ataupun wa qardun bi maqarib, ataupun digunting dengan segala gunting. Digunting dengan segala gunting. Nampak kan? Ini juga nak menyatakan tentang keperitan, kepedihan kita berlakunya kematian. Tapi kita tak dengar lah orang mati tu, tak dengar, kita nampak macam okey je mati ya. Ini mungkin mati husnul khatimah kot. Mati dalam iman, kata dulu kan. Tapi kita tak tahu hakikatnya. Kerana alam gaib kita tak tahu. Kita tak nampak benda tu. Itu antara dia dengan malaikat maut dan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian ada juga satu riwayat menyatakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, annahu qala wallazi nafsu bi yadihi la mu'ayyinah malakal maut asyaddu min alfi darbin bisayfi. Sesungguh dan demi diriku yang berada dalam kekuasaannya, kata Nabi SAW, demi diriku yang berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, la mu'ayyanah malakal maut, sesungguhnya melihat kejadian malaikat maut itu bersangatan daripada 1000 pukulan dengan pedang. 1000 pukulan dengan pedang. Kejadian ataupun kita melihat, ni belum malaikat maut tarik nyawa lagi, melihat saja. Melihat malaikat maut itu bersangatan peritnya daripada 1000 pukulan pedang. Belum lagi dia cabut nyawa kita lagi. Duk lihat dia tu kan, tengok je pun dah kata takut kita lah gemetar. Wasayati bi kamalihi insyaallah taala, maka selagi akan datanglah pembahasannya berkenaan dengan perkara ini insyaallah di masa yang akan datang. Kemudian yang terakhir tentang ada satu riwayat lagi daripada Anas bin Malik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal malaika, sesungguhnya para malaikat itu mengurung akan hamba. Sesungguhnya malaikat itu, malaikat maut tadi, dia akan mengurung hamba. Watahsabu, ataupun dia menahan hamba tadi. Laula zalika lakana ya'du fi sahara wal barara min syiddatil maut. Kalau seandainya hamba yang nak mati itu tidak dikurung ataupun tidak ditahan, kan, nescaya dia akan lari ke padang pasir ataupun ke hutan belantara kerana bersangatan sakitnya kematian itu. Sebabnya malaikat, ketika malaikat maut tu nak cabut nyawa seorang tadi, ada malaikat yang pegang dia. Kan? Kerana kalau tak dipegang kan, kemungkinan lari dia orang nak mati ni. Kerana peritnya, pedihnya kematian itu, kan, sanggup hamba tadi kalau tak dipegang oleh malaikat, dia akan lari kepada padang pasir. Lari ke padang pasir ataupun ke hutan belantara dia lari. Min syiddatil saqatil maut, kerana bersangatan sakitnya kepada kematian tadi. Wallahu a'lam bissawab. Itulah tentang pergambaran mengenai kematian itu, dan insyaallah datang kita akan sambung lagi pembahasan yang terdapat dalam kitab ini.
Wallahu a'lam bishawab. Itu saja perkongsian kita pada hari insya-Allah. Dan apa yang disampaikan dikongsikan akan dapat pengharapan kita bersama insya-Allah. Sekian. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma salli ala nabiyyina wa yaqina as-sadiqah wa amalan mutaqabbala wa halalan mubarakatan katsira wa sallallahu alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifatika wa ta'ala ma'arifin. Rabbana zidna ilma, Rabbana zidna ilma, Rabbana zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yarfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yasha' wa min du'ain istajaba laha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabarallahu